Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meneruskan acara majlis, marilah sama-sama kita melafazkan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Pertama sekali, Pita ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada para hadirin hadirat sekalian kerana berkumpulnya kita pagi ini adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon tuan-puan untuk mute mikrofon dan off kamera untuk mengelakkan sebarang gangguan sepanjang program ini berlangsung. Tanpa membuang masa, Pita ingin mempersilakan penceramah jemputan kita iaitu Ustaz Muhammad Adli bin Ibrahim, penolong pegawai Hal Ehwal Islam Kampus Rembau untuk menyampaikan perkongsian ilmu yang bertajuk Bacaan Bertajwid Surah Al-Fatihah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada moderator majlis kita pada pagi ini. Majlis lebih kurang daurah ilmiah lah setiap minggu seperti mana yang telah diadakan ataupun dilakukan oleh setiap kampus. Jadi terlebih dahulu yang saya hormati sahabat-sahabat takbiran akademik warga kampus UiTM dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam satu pengisian, perkongsian dan pengisian berkaitan dengan bacaan tajwid surah Al-Fatihah. Perkongsian berkaitan dengan bacaan tajwid surah Al-Fatihah. Jadi terlebih dahulu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita memulakan kehidupan kita setelah kita bangun pada awal pagi tadi, solat subuh, kemudian kita datang kerja hari ini, sama ada yang masuk ofis ataupun tak masuk ofis, yang masih berada di rumah lagi, insya-Allah yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini kita cuba ambil sedikit keberkatan daripada amalan membaca surah Al-Kahfi 10 ayat saja insya-Allah tuan-tuan. Jadi siapa yang ada Al-Quran di sampingnya boleh bukalah untuk kita baca sama-sama. 10 ayat saja insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, uh, selesai kita membaca 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah tuan-tuan, surah Kahfi ini antara amalan yang dituntut melalui yang dikongsikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis. Jadi amalan membaca surah Kahfi ini menjadi satu amalan yang dituntut pada setiap hari Jumaat lah. Mana tak dapat nak baca ataupun nak khatamkan Al-Quran tu pada hari Jumaat, sempena mengambil keberkatan pada hari Jumaat, kita dituntut untuk membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ada pun yang tak mampu baca surah Al-Kahfi tu secara keseluruhan, kita baca 10 ayat pertama. Ataupun kita tak mampu untuk membaca surah Al-Kahfi tu, ataupun kita mempunyai kelebihan masa ataupun kita mampu untuk baca lebih daripada tu, kita cuba baca 10 yang pertama dan 10 yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi bagi yang rasa untuk orang cakap tak cukup dengan surah Al-Kahfi tu, boleh juga dia tambah lagi selain pada surah Al-Kahfi dengan surah Yasin. Surah Yasin. Sebab apa? Dia dengan bacaan surah Yasin, amalan bacaan surah Yasin pada hari Jumaat pun mempunyai kelebihan. Tidak dikhususkan pada hari Jumaat sajalah, pada hari-hari yang lain. Senang cerita, kita ni setiap hari, setiap masa dituntut untuk membaca Al-Quran, tuan-tuan. Jadi saya nak kongsilah beberapa hadis sebelum kita mulakan program kita pada pagi ini, yang khususnya berkaitan dengan tajwid Al-Fatihah. Saya nak kongsikan iaitu hadis yang pertama daripada riwayat Darimi. Barang siapa yang baca Al-Kahfi pada malam Jumaat, nescaya cahaya akan meneranginya antara dirinya hingga ke Baitul Atiq, iaitu Kaabah. Yang kedua, barang siapa membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya akan meneranginya selama waktu antara Jumaat yang satu ke Jumaat yang berikutnya. Dan hadis yang seterusnya berkaitan dengan periwayatan Nabi SAW menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada Dajjal. Dan yang kedua, yang seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal ayat akhir daripada surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Jadi kedua-dua amalan daripada 10 yang pertama dan 10 yang terakhir daripada surah Al-Kahfi ni mempunyai kelebihan lah, mempunyai kelebihan untuk diamalkan bagi yang mungkin terlampau sibuk dengan urusan sendiri, urusan kerja, sama ada urusan keluarga ke ataupun dan sebagainya lah. Jadi boleh amalkanlah, luangkan sedikit masa untuk amalkan sedikit amalan ini daripada 10 ayat yang terawal, 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah tuan-tuan. Dan kita akan teruskanlah dengan tuan-tuan, saya nak buka slide.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kongsi dua ayat daripada surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Mafhum ayat. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat dan mendermakan dari apa yang kami kurniakan daripada mereka secara bersembunyi atau terang-terangan, mereka mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surah Fatir ayat 29 dan 30. Daripada ayat ni tuan-tuan, cuba kita ambil peiktibaran dan pengajaran melalui ayat ini. Yang pertamanya berkaitan dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita untuk membaca kitabnya, iaitu kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Allah iaitu Al-Quran. Iaitu Al-Quran. Dengan saranan tuntutan untuk membaca kitab Allah ini bukan sekadar membaca, tuan-tuan. Kita perlu selepas membaca, kita perlu memahami apa yang kita baca. Selepas kita memahaminya, perlu kita laksanakan. Lepas kita faham, kita laksanakan apa yang kita dapat daripada Al-Quran. Kemudian Allah perintahkan untuk kita mendirikan solat. Mendirikan solat. Kita dah baca Quran, tadabbur ayat-ayat Al-Quran daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah perintahkan juga untuk kita dirikan solat. Jangan sesekali kita tinggalkan solat. Tanggungjawab kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang mukallaf ini untuk wajib mendirikan solat fardu 5 waktu. Dan seterusnya mendermakan dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, tuan-tuan. Allah dah sarankan kita baca Quran, Allah dah perintahkan kita, Allah dah ingatkan kita untuk kita laksanakan tuntutan solat fardu. Kemudian Allah suruh kita untuk dermakan, infakkan, keluarkan duit kita, harta kita, tenaga kita untuk orang lain, untuk orang yang berada di sekeliling kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, tuan-tuan, sama ada secara bersembunyi atau terang-terangan. Jadi apa yang saranan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, apa yang dilakukan, yang kita lakukan daripada saranan tersebut, tidak lain dan tidak bukan kita akan mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Dia tak samalah macam kita niaga realiti kat luar ni, kita niaga jual barang, ada untung ada rugi. Jadi ini perniagaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini adalah sejenis perniagaan yang tidak berlaku kerugian. Jadi tuan-tuan, cubalah amalkan apa yang Allah sarankan, Allah Subhanahu Wa Taala sarankan daripada ayat yang disampaikan ni, insya-Allah, tuan-tuan, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari kurnia-Nya. Ya Allah akan kurniakan pahala dan ganjaran yang cukupnya untuk orang yang melaksanakan amalan tersebut, perintah tersebut. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Walau macam mana kita perangai kita buruk sekalipun, bila kita ni ikut perintah Allah, kita baca Quran, kita tak tinggal solat fardu 5 waktu, kemudian kita ikhlas menderma, ikhlas menderma sama ada terang-terangan ataupun secara bersembunyi, Allah tetap akan mengampunkan diri kita ni yang tak sentiasa, tak terlepas daripada melakukan dosa, sebab Allah Maha Pengampun juga lagi Maha Mensyukuri. Okey, daripada seterusnya, tuan-tuan, perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan bacaan bertajwid surah Al-Fatihah. Ia akan mencakupi perbincangan kita pada pagi ini pada 3 tajuk asas, 3 tajuk utamalah. Berkaitan, yang pertama pengenalan surah, yang kedua perbahasan hukum bacaannya, dan yang ketiga tuntutan mempelajari dan mempraktikkannya, tuan-tuan. Jadi
tiga basic utama ni saya susun sendirilah. Saya cuba juga untuk cari untuk dapatkan rujukan daripada mana-mana kitab, tapi terlalu besar dan terlalu panjang perbahasannya. Jadi untuk ringkaskannya saya buat sendirilah tiga tajuk utama ni. Saya susun sendiri baru siap semalam tuan-tuan. Jadi yang pertamanya berkaitan dengan pengenalan surah, iaitu sejarah ringkaslah berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini tuan-tuan. Surah Al-Fatihah ini diturunkan sebelum hijrah, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah lagi. Waktu tu belum hijrah lagi. Nabi Muhammad SAW belum berhijrah lagi ke Madinah. Dan surah ini diturunkan selepas surah Al-Muddathir. Dinamakan surah Al-Fatihah iaitu yang bermaksud pembukaan kerana ia dijadikan pembuka dan permulaan surah di dalam Al-Quran. Itu antara sebablah kenapa surah Al-Fatihah dinamakan sebagai Al-Fatihah. Dan juga disebut sebagai Ummul Kitab, iaitu ibu Al-Quran. Ibu Al-Quran kerana intisari ataupun makna ayat yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu sebut mencakupi segala perihal yang dibicarakan dalam surah-surah yang lain yang berada dalam Al-Quran. Dan seterusnya surah Al-Fatihah ini juga adalah surah dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Sebab apa? Sebab surah Makkiyah ni dikategorikan sebagai surah Makkiyah ni sebab surah itu diturunkan sebelum penghijrahan Nabi. Dan penetapan perintah wajib solat itu datang ataupun diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah lagi sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi daripada itu jugalah surah Al-Fatihah ini para ulama, hasil perbincangan para ulama secara majoritinya memutuskan bahawa surah Makkiyah ini, para mufassirun lah, surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah dan sebelum penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Anugerah terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, iaitu surah inilah, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran agung. Jadi surah Al-Hijr, maknanya surah Al-Hijr ini turun selepas surah Al-Fatihah. Dia turun selepas surah Al-Fatihah. Sebab itulah dalam surah Al-Hijr, dalam ayat 87 surah Al-Hijr ni, nak bagi tahu tentang 7 ayat yang berulang-ulang daripada Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Itu surah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya surah ini saya tak pernah jumpa lagi, tapi saya cuba khulasah ataupun kesimpulan sendirilah. Surah yang mempunyai 7 ayat, 7 ayat 29 kalimah, iaitu 29 perkataan dan 175 huruf. 175 huruf. Dalam saya cuba cari dalam artikel-artikel yang lain, perbahasan berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Ada yang menulis juga, ada yang buat kesimpulan juga macam yang saya buat ni, tapi dia tak cukup. Sebab apa? Dia tak tambahkan, dia tak masukkan sekali Bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada Al-Fatihah. Jadi saya lengkapkan tambah Bismillahirrahmanirrahim tu, sebab itulah jadi 29 kalimah dan 175 huruf. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan kena ingat, surah Fatihah yang kita baca setiap hari dalam solat, semua ada 7 ayat. 7 ayat, 29 kalimah dan 175 huruf. Tuan-tuan. Okey. Seterusnya tuan-tuan, nama-nama surah Al-Fatihah. Nama-nama surah yang nak kita bincangkan pada pagi ini. Yang pertamanya surah Al-Fatihah. Itu maklumlah, dan masyhur bila sebut Fatihah,
kan, kita sebut ke anak kita surah Fatihah, anak kita pun dah tahu. Makna kita lebih-lebih lagi dah tahu kan, tuan-tuan. Jadi selain pada surah Al-Fatihah, Ummul Quran, kemudian Ummul Kitab dan Sab'ul Mathani dan Al-Quranil Azim, kan. Jadi nama-nama ni tuan-tuan, yang saya dapat nama-nama ni daripada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang ke-1457, kan. Jadi maksud daripada hadis ni, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi membaca surah Al-Fatihah itu, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu yang ada dalam matan hadis Nabi tu. Kemudian Nabi jelaskan apa yang Nabi baca itu adalah surah Al-Fatihah, iaitu ibu Al-Quran, iaitu ibu Al-Quran. Kemudian ibu segala kitab. Kitab ni kitab samawi lah tuan-tuan. Kitab samawi yang diturunkan pada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman Nabi Allah turunkan Al-Quran. Jadi Ummul Kitab. Ummul Kitab itu ibu segala Al-Quran, ibu segala kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Dan Sab'ul Masani, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang tu kita ulang lah. Kita baca setiap kali solat. Surah Fatihah ni memang tu ayat, tak boleh nak tukar ayat apa. Ayat lain dah. Okey, jadi seterusnya tuan-tuan, banyak lagi lah jika kita kaji lagi dengan lebih mendalam dalam kisah, ataupun kalau kita rajinlah buka kitab-kitab tafsir, tafsir-tafsir ulama'. Jadi banyak perbahasan lagi, maksudnya perbahasan berkaitan dengan nama-nama Al-Fatihah ni. Contoh yang tuan-tuan, saya kongsikanlah, lebih 30 nama-nama surah Al-Fatihah. Di antara, selain daripada yang saya sebut yang saya sebut yang tadi 5 tu, Al-Wafiyah, Al-Waqiyah, Al-Kanzul, Al-Kafiyah, Al-Asas, Al-Fatihatul Quran. Jadi nama-nama ni semua ada hubung kait dengan surah Al-Fatihah. Ada hubung kait dengan surah Al-Fatihah. Hubung kait itu dapat daripada penafsiran para ulama, daripada pemahaman ataupun ijtihad para ulama sendirilah berkaitan dengan penafsiran ilmu tafsir yang dikuasainya. Seterusnya tuan-tuan, perbahasan hukum kesalahan bacaan Fatihah dalam solat. Kita masuk kepada bab perbahasan hukum kesalahan bacaan Fatihah dalam solat. Sebelum saya buat slide ni tuan-tuan, sebelum ni saya mula buat dah lama, tapi siap baru semalam. Saya buat slide ni, saya fikir banyak kali tuan-tuan. Maksud kita ni orang minta suruh ngajar tajwid Fatihah je. Orang minta kita ni ajar tajwid surah Fatihah je. Tapi kita ni nak buat pengisian berkaitan hukum hakam fiqh dan sebagainya. Boleh ke tak boleh saya nak masukkan dalam slide ni. Jadi bila saya fikir banyak kali, saya rujuk kawan-kawan saya yang sama bidang dengan saya, dia minta selitkan juga perbahasan hukum, iaitu kesalahan bacaan surah Fatihah dalam solat. Keutamaannya lah dalam solat, luar solat kena betulkan, dan dalam solat apatah lagi. Okey, jadi tuan-tuan, kita masuk pada bab perbahasan hukum kesalahan bacaan Fatihah dalam solat. Dia ada 4 tuan-tuan ya, ada 4. Yang pertama di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Yang pertama, kita ni perbicaraan kita, perbahasan kita berkaitan dengan dalam lingkaran mazhab Imam Syafi'i sajalah. Kalau ada luar daripada tu, kita boleh bincang personal ataupun luar daripada program kita pada pagi ni, insya-Allah tuan-tuan. Di sisi Imam Syafi'i, kesalahan bacaan selain surah Al-Fatihah, iaitu selain surah Al-Fatihah, tidak merosakkan solat. Kerana bercakap yang tidak sengaja tidak batalkan solat. Kalau kita dalam solat bercakap tak sengaja, solat tu tidak batal. Dan kesalahan ini tidak disengajakan kerana bertujuan ingin membaca Al-Quran.
Kita nak baca surah selain pada surah Al-Fatihah. Kan? Maksud pada rakaat yang pertama kita angkat takbir, kita dah mula baca Fatihah, selesai baca Fatihah kita nak baca surah lain, iaitu surah selain Al-Fatihah. Kemudian dalam surah bacaan kita selain daripada surah Al-Fatihah itu, contoh surah Al-Ikhlas tu ada hukum hakam tajwid yang tak betul kita baca. Kan? Jadi kesalahan ini tidak disengajakan kerana bertujuan ingin membaca Al-Quran. Dengan syarat tuan-tuan. Kan bacaan selain daripada surah Fatihah tu dia salah sebab dia tak sengaja. Kalau dia sengaja dia baca salah tu tak boleh. Itu tak boleh. Dan seterusnya ada pun kesalahan ketika membaca Al-Fatihah akan merosakkan solat. Kerana tiada solat tanpa Fatihah. Bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Itu tak ada solat lah bagi orang yang tak baca bi Fatihatil Kitab. Ulama hadis terjemahkan, dia tak baca bi Fatihatil Kitab, dia tak baca Fatihah dalam solat ni bukan sekadar bacaan semata-mata. Maksudnya dia kena ikut hukum tajwid. Ikut hukum tajwid ataupun bacaan makhraj yang menepati surah Fatihah itu sendiri, tuan-tuan. Jadi bawah ni saya ada letakkan link lah, saya dapatkan maklumat ni, rujukan ni daripada sahabat saya Ustaz Reba, daripada dia pensyarah dalam bidang Quran di quiz. Jadi dia sekarang ni dia banyak buat perkongsian berkaitan dengan Al-Quran. Dia memang bidang qiraat lah, bidang qiraat. Sekarang dalam proses buat doktor di sana dalam bidang Al-Quran juga. Dan yang kedua tuan-tuan, perbahasan hukum kesalahan membaca Al-Fatihah dalam solat. Perbahasan hukum kesalahan membaca Fatihah dalam solat. Al-Fatihah mempunyai 13 tempat waqaf dan ibtida' qabih. Ibtida' qabih. Waqaf dan ibtida' qabih. Waqaf dan ibtida' qabih. Apa dia waqaf dan ibtida' qabih ni tuan-tuan? Waqaf dan ibtida' qabih ni maksudnya kita tempat kita berhenti dan mula tu tak betul. Tak boleh. Kalau kita dalam bacaan surah Al-Fatihah, kalau kita tak berhenti pada tempat yang betul dan kita tak mula pada tempat yang betul, itu dipanggil sebagai waqaf ibtida' qabih. Jika sengaja melakukan 13 tempat waqaf dan ibtida' qabih ini, maka ia akan menjejaskan tertib dan mualah yang mencacatkan kemukjizatan dan nazam Al-Quran. Maksudnya, maka ia akan menjejaskan tertib. Maksud bila kita baca surah Fatihah tu, daripada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tuan-tuan, itu adalah tertib dan mualah yang mengikut kehendak bacaan surah Al-Fatihah yang sebenar. Maksudnya kita baca ikut turutan lah. Kita tak sembrono ataupun tidak sewenang-wenangnya berhenti dan mula bacaan dalam ayat-ayat mana-mana ayat Al-Quran ataupun khususnya surah Al-Fatihah yang kita bincangkan pada pagi ini dengan suka hati kita. Jadi kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh para ulama lah. Ulama yang telah kaji kan tuan-tuan. Okey. Maka ia akan menjejaskan tertib dan mualah yang mencacat kemujizatan dan nazam Al-Quran. Maksudnya bila kita tak betul waqaf dan ibtida' qabih ni, kita tak mengikuti kehendak yang sebenar dalam bacaan surah Al-Fatihah, dia akan merosakkan surah Al-Fatihah tu. Dan ia menyebabkan bacaan Al-Fatihah kita terbatal dan solat juga tidak sah. Daripada sebab itulah kita kena perbetulkan bacaan surah Al-Fatihah. Hari ni ramai ustaz-ustaz, imam-imam, ustazah-ustazah yang buat program klinik Al-Fatihah tapi tak dapat sambutan sebagaimana sel-sel yang banyak berlaku sekarang ni. Saya perhatikan seminggu dua ni banyak sel ni.
kan, kat Shopee, kat Lazada kan, ataupun maksud perhatian orang tu kurang kat program-program ilmiah, contoh macam klinik Al-Fatihah tu berbanding dengan yang lain kan. Baru ni saya ada ternampak wall Facebook saya keluar kan, ada satu drama tengah viral sekarang ni kan, ada orang dia orang sekarang boleh tengok live tu tuan-tuan kan, daripada live tu dia keluarlah bilangan view kat situ kan. Lepas tu bawah tu atas tu drama yang tengah viral tu, bawah tu ada kuliah pengajian agama daripada seorang ustaz ni kan. View kosong tuan-tuan, satu ke dua. Yang atas tu view beribu tuan-tuan kan. Tak silap saya drama tu waktu maghrib macam tu lah kan. Tapi dapat perhatian, dapat tontonan, minat, dapat tarikan ramai untuk tonton drama tu lagi handal daripada kuliah pengajian agama ustaz tu tuan-tuan. Tu saya nak khabarkan tadi kan. Itu saya nak cakap tadi kan, kalau ustaz-ustaz, ustazah, imam-imam ni buat program klinik Al-Fatihah ni, ramai yang tak apik kan, ramai yang tak hirau kan. Kita bukan saja buka klinik tu tuan-tuan. Kita bukan macam buka klinik kesihatan, klinik bacaan Al-Fatihah ni, klinik bacaan Al-Fatihah ni kita buka sebab kita nak beri ruang kepada orang ramai untuk perbetulkan bacaan surah Al-Fatihah kan. Contoh macam sebelum saya masuk berkhidmat dengan UiTM ni kan, saya pernahlah beberapa kali berkhidmat dengan para masyayikh, antara masyayikh yang memang pakar ataupun alim bidang Quran. Jadi bila saya bawa dia datang ke Malaysia kan, NGO ni minta saya bawakan dia pergi sini kan. Jadi bila kita bawa pergi satu tempat tu, pergi ke beberapa tempat tu kan, di situ orang ramai nak dapat cuba untuk dapatkan manfaat daripada syekh tersebut dengan kepakaran yang dia ada. Jadi manfaatnya apa tuan-tuan? Yang paling utama sekali dia orang ramai, orang awam ataupun orang-orang yang ada kesedaran lah berkaitan dengan agama ataupun ilmu ni, dia datang berjumpa dengan syekh tersebut untuk minta berperbetulkan bacaan surah Al-Fatihah dia kan. Kita ni belum ada kesempatan lagi nak bawa syekh luar yang UiTM lah. UiTM ni kita belum sampai lagi nak bawa orang-orang alim dalam bidang Al-Quran ni. Walaupun ada berdekatan dengan kita belum ada kesempatan lagi untuk bawa dia masuk, supaya takut nanti kalau kita bawa dia masuk sama cerita kan, tak dapat sambutan. Masing-masing takut nak betulkan bacaan surah Al-Fatihah masing-masing. Ya tuan-tuan. Okey, terus kepada yang ketiga tuan-tuan, iaitu bila dah batal solat jika sengaja melakukan kesalahan yang menjejaskan makna. Batal solat jika sengaja melakukan kesalahan yang menjejaskan makna. Maksud dia bila kita salah baca surah Al-Fatihah itu, wakaf dan tidak tak betul. Macam kita nak bercakap tuan-tuan, kalau salah titik salah tanda seru, tanda soal apa semua, lain makna kan. Jadi macam tu juga Al-Quran tuan-tuan. Kita Al-Quran ni dia macam tu juga kan. Kalau kita salah baca kita tak ikut apa yang nak disampaikan dalam ayat tersebut dengan kehendak yang sebenar, maka batal solat itu jika sengaja melakukan kesalahan yang menjejaskan makna. Jika tidak sengaja, wajib mengulangi bacaannya. Fatihah ini kita khusus pada Al-Fatihah lah. Kalau kita tak sengaja baca surah Fatihah tu, kita dah baca, dah sampai ayat yang seterusnya, kita teragak, ayat tadi kita salah baca, kemudian kita berhenti dan kita ulang balik pada mula. Wajib mengulangi bacaannya. Jika kesalahan yang dilakukan tidak menjejaskan makna, maka tidak batal solatnya. Seterusnya tuan-tuan yang keempat dan terakhir, jika menggugurkan mana-mana huruf, tidak membaca dengan betul pada huruf yang bersabdu atau menukar huruf yang lain, sedangkan dia mampu atau tiada masalah dengan menyebutnya, maka tidak sah salatnya. Jika, sekali lagi saya baca, jika menggugurkan mana-mana huruf
kan? Kita gugur kan, kita tak contohlah kita baca sambil lewa surah Fatihah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Kan? Dengan bacaan yang macam tu. Itu contoh tuan-tuan. Contoh. Kan? Auzubillah. Kalau baca Quran tu kena baca betul-betul. Setiap huruf tu kena sebut yang betul-betul. Kan? Jadi contoh macam saya baca tadi tu, kita tak memberikan hak yang sebenar kepada huruf-huruf Al-Quran itu tadi. Itu yang dimaksudkan jika menggugurkan mana-mana huruf, tidak membaca dengan betul pada huruf yang bersabdu, yang sabdu kena sabdu, tapi kita tak sabdukan dia. Atau menukar huruf yang lain. Daripada zal jadi zai. Daripada ha jadi ha. Itu semua masalah tuan-tuan. Makna kita tukar huruf tu jadi lain. Tukar huruf tu jadi lain. Sedangkan dia mampu atau tak ada masalah nak sebut biasa orang masalah huruf nak sebut huruf ra je. Dia sebut ra kan. Itu orang yang pelat lah. Ada sedikit kelebihan yang dikurniakan kepadanya, dia tak mampu nak sebut ra dengan betul. Jadi yang tu dimaafkan. Tak apa, tak ada masalah yang tu. Tapi yang sengaja dia boleh sebut ra dengan betul tapi sebut ra. Itu salah. Kalau dia salah, dia sedar kesalahan tu, maka dia tak sengaja sedar akan kesalahan tersebut, maka dia hendaklah diulang bacaan surah Al-Fatihah daripada mula tuan-tuan. Sebab apa? Sebab solat tak sah. Sebab solat tak sah kalau bacaan surah Al-Fatihah itu tidak betul. Jadi bawah tu saya sekalikanlah sumber-sumber rujukan yang saya gunakan berkaitan dengan poin-poin yang saya dapat pada bab berkaitan dengan perbahasan hukum kesalahan membaca Fatihah dalam solat, iaitu Az-Ziyadah wal Ihsan fi Ulumul Quran Ibn Aqil Al-Maki, aplikasi wakaf dan tidak. Itu Ustaz saya ambil daripada artikel daripada Ustaz Iqbal Zaidi, kuis juga tuan-tuan, yang mempunyai kepakaran. Ustaz Iqbal Zaidi ni kita makruf tuan-tuan, dia mempunyai kepakaran dalam bidang Al-Quran lah. Kalau program tilawah kebangsaan, tilawah antarabangsa, dia memang terlibat lah untuk jadi tulang belakang lah program tersebut ad hoc. Jadi tuan-tuan, itu adalah perbahasan berkaitan dengan hukum kesalahan bacaan surah Al-Fatihah dalam solat tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, jadi orang bila kita dah tahu sebut sedikit berkaitan dengan perbahasan hukum hakam tadi, orang tertanya-tanya. Orang tertanya-tanya macam mana cara nak baca Fatihah yang betul. Bila orang tertanya nak baca Fatihah yang betul, orang mestilah akan jawab. Orang mesti akan gambarkan yang bacaan Nabi Muhammad SAW itu adalah bacaan yang betul. Dan sememangnya bacaan Nabi Muhammad SAW itu adalah bacaan yang mengikut kehendak, yang sepatutnya kita ikut, sepatutnya kita jadikan contoh pada diri kita. Jadi bagaimana bacaan Nabi Muhammad SAW itu? Ada dua poin utama yang mengikuti, yang boleh didapati daripada bacaan Nabi Muhammad SAW itu. Yang pertama bertajwid dan yang kedua bermakhraj. Mujawidan wa makhrajan. Dua ni, dia bertajwid dan bermakhraj. Apa itu tajwid tuan-tuan? Apa itu bertajwid? Bacaan bertajwid, dia hendaklah sebelum tu dia kena tahulah hukum hakam tajwid tu, hukum ikhfa, izhar, idgham, iqlab dan sebagainya tuan-tuan. Dia kena tahu tu. Kalau tak tahu kena belajar. Tak ada tuan-tuan orang kalau kadang tu tuan-tuan, ada beberapa orang pelajar saya sebelum ni, saya tanya, "Roti tak baca Quran? Tahu tak baca Quran?" Dia kata, dia cakap, "Saya tahu baca Quran Ustaz, tapi saya tak tahu tajwid. Tajwid Ustaz jangan tanya saya. Saya tahu baca Quran." Maknanya dia tak reti baca Quran tu tuan-tuan. Kalau dia tahu, dia mesti tahu tajwid. Dia mesti tahu hukum hakam tajwid tuan-tuan. Sebab apa? Bila dia dah tahu, dia dah belajar, dia tahu, dia amalkan, benda tu akan sentiasa berlega-lega ataupun sentiasa dah sebati dalam diri dia. Takkan dia lupa kan apa yang dia belajar tu, sedangkan dia boleh amalkan. Sudah tentu dia tidak boleh amalkan. Kalau dia tidak menguasai dengan baik, apatah lagi bila dia nak mengamalkan, dia tak mampu
untuk melaksanakan, untuk apa, mengamalkan bacaan Al-Quran itu bertajwid dengan betul lah, dengan betul kan. Jadi bacaan, apa itu bacaan tajwid tuan-tuan? Bacaan yang tertil kan, bacaan yang tertil. Sekejap ya tuan-tuan. Okey, bacaan yang tertil tuan-tuan. Bacaan apa itu tertil? Iaitu mengikut hukum hakam tajwid daripada surah Al-Muzammil ayat 4 kan. Au a'udzubillahi minasyaitanirrajim au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atau lebih daripada seperdua. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartilah. Baca Quran tu dengan perlahan-lahan. Jangan nak tergopoh-gapah, nak copek. Ni kita khusus pada bab surah Al-Fatihah yang nak dibacakan dalam solat. Tuan-tuan, okey. Seterusnya ada satu hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan daripada Ummu Salmah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan sifat Nabi SAW, bacaan Rasulullah SAW, iaitu surah Al-Fatihah. Nabi bacalah bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dalam matan sampai Maliki yaumiddin, tuan-tuan. Kemudian Musalmah beritahu baginda memotong bacaannya ayat demi ayat. Maksud satu-satu ayat tu Nabi baca. Nabi tak sambungkan macam ada setengah bacaan imam tu. Contoh kalau tarawih lah tuan-tuan kan. Tarawih ataupun dia jemaah tu imam nak copek, ataupun dia jemaah tu dia nak copek, nak kerja ada urusan lain, jadi dia nak copekkan bacaan tu, dia sambungkan. Contoh macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tak potong-potong kan. Jadi macam mana bacaan Rasulullah SAW? Satu-satu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hingga akhir ayat, akhir surah. Jadi itu dia potong-potong. Itu yang dimaksudkan oleh Ummu Salamah. Yang diceritakan tentang keadaan ataupun sifat Nabi, sifat bacaan Nabi Muhammad SAW daripada surah Al-Fatihah itu. Ayat demi ayat. Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang ke-4001. Kemudian kita masuk pada yang kedua berkaitan dengan makhraj. Daripada bacaan Nabi ni kita boleh dapat dua. Pertama tajwid. Tajwid tu tadilah. Bila kita boleh baca warattilil Quran tartila tu perlahan-lahan, maknanya kita boleh ikut hukum hakam tajwid yang telah kita pelajari, yang kita tahu. Hukum ikhfa, idgham, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, apa lagi tuan-tuan, qaf ta jim dal, huruf-huruf qalaqalah tu semua kan. Jadi kita bila kita baca perlahan-lahan teratur, bolehlah kita buat. Jadi bila tak teratur tu yang tak dapat nak buat, melainkan kalau kita dah handal, melainkan kalau kita dah pakar. Tuan-tuan. Okey, pada bab yang seterusnya iaitu bermakhraj. Bermakhraj iaitu bacaan surah Al-Fatihah itu semestinya bacaan Nabi Muhammad SAW daripada surah Al-Fatihah itu mempunyai makhraj huruf sifat yang sempurna. Mempunyai makhraj huruf sifat yang sempurna. Iaitu makhraj lisan lah. Makhraj ni tempat, kalau sebut makhraj ni tak cukup. Makhraj ni maksud tempat keluar. Tempat keluar. Jadi tempat keluar apa? Tempat keluar huruf daripada, tempat keluar huruf ni adalah daripada lisan, mulut lah. Lisan ni mulut. Makhraj lisan ni bahasa Arab. Saya cuba masukkan sedikit elemen bahasa Arab dalam slide kita ni supaya tuan-tuan pun tak adalah maksudnya input berkaitan dengan bahasa Arab, tuan-tuan tahu. Jadi makhraj yang pertama, semua ada lima makhraj, tuan-tuan kena tahu. Ni ringkas tuan-tuan. Saya cerita ni macam nak jual barang dengan tuan-tuan lah.
kan. Tapi saya nak promote nak promote ilmu tajwid ni dengan tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan kena belajar sendiri, cari tuan-tuan guru, belajar, duduk betul-betul tuan guru tu belajar betul-betul tajwid ni tuan-tuan. Dia tak cukup nak belajar kat sini tuan-tuan, tak cukup, memang tak cukup. Jadi saya ringkas, saya nak memperkenalkan makhraj lisan yang ada 5. Yang pertama makhraj halki, yang kedua makhraj lisani, dan yang ketiga makhraj syafawi, makhraj jawfi, dan makhraj khayshum. Apa itu makhraj halqi tuan-tuan? Makhraj halqi adalah huruf yang keluar, kedudukan makhraj itu adalah daripada halqum dia, makhraj halqi. Apa dia huruf saya kenalkan. Yang pertama huruf makhraj halqi, huruf halqi lah. Huruf-huruf yang terletak di halqum itu ada 6. Yang pertama daripada bawah lah, daripada bawah ni ni halqum kita ni tuan-tuan, halqum. Tapi saya tak dapat nak tunjuk betul-betul. Tuan-tuan boleh Google lah, tuan-tuan tengok. Dia nak belajar sobot tu kena berguru, tak boleh dengan Google. Tapi nak tengok kedudukan huruf tu berada ke halqum yang mana, tuan-tuan boleh Google. Okey, jadi halqi ni huruf yang paling, halqum yang paling bawah sekali pada pangkal ini adalah huruf alif, alif dan ha. Dan ha, dua huruf ni, dan ha. Yang kedua atas dia sikit, ha dan a, huruf ha ya, ha, dan ain, kemudian atas lagi ada tiga martabat daripada yang pada pangkal halqum, pertengahan halqum dan atas halqum. Dan yang atas sekali itu huruf kho, dengan ro. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana ataupun di mana kedudukan sebenar huruf, kedudukan sebenar makhraj huruf ni tuan-tuan boleh cuba sendiri. Kalau nak tahu, nak cubalah, nak cuba nak belajar kena berguru, tapi kalau nak cuba boleh, tak ada masalah. Cuba sebut baris semua fathahkan dia, baris atas semua. A, ha, ha, kho, ro. Tuan-tuan, jadi daripada situ kita boleh tahu kedudukannya di mana. Kalau tuan-tuan handal, kalau tuan-tuan boleh baik, tuan-tuan handal lah. Tuan-tuan. Okey, seterusnya makhraj lisani. Makhraj lisani ini adalah makhraj yang keluar daripada lidah. Kedudukan huruf tu makhrajnya daripada lidah. Lidah kita bukan kat sini tuan-tuan. Maksudnya bukan ni lidah. Lidah ni daripada sini dalam ni. Daripada dalam mulut ni. Tuan-tuan kena tahu. Jadi makhraj lisan ini hurufnya banyak. Hurufnya banyak. Saya cerita daripada sinilah, sebab kita dah bawa daripada sini tadi, kita ikut turutan, bawa ni atas sampailah ke ujung lidah ni. Ya tuan-tuan. Okey, yang pertama huruf qaf. Qaf, pangkal lidah ke dalamnya, diam. Pangkal lidah ke dalamnya, diam. Qaf dan kaf. Kemudian jim, qaf, kaf, ja, sya, ya. Pun lidah juga. Dekat dia dah atas sikit daripada qaf yang apa tu? Yang bulat tu. Kaf yang togak tu. Jadi qaf dia dalam lagi kedudukan. Kaf atas sikit. Kemudian ja, sya, ya itu dah luar sikit, dah ke atas sikit, maksudnya ke pertengahan lidah ni. Bot dia tak sama kedudukan dengan ja, sya, ya. Bot, bo, iaitu bo. Bo ni dia kedudukannya dekat sama ada kiri ataupun kanan lidah, tepi lah, belah tepi. Okey. Dan tapi di lidah lah makhraj huruf bo tu, makhraj huruf bot tu, iaitu bo. Bo. Kita kena sengitkan sikit mulut kita untuk pastikan kedudukan lidah tu
cukup sempurna dengan sebutan huruf dad itu. Okey. Seterusnya ta, da, to. Ta, da, to. Masih lagi dekat lidah. Makhraj dia. Masih lagi dekat lidah. Cuma dia perlukan gigi lah. Kalau tak ada gigi ataupun gigi tak apa nak cukup, dia jadi kat tapi tak cukup sempurna. Ta, da, to. Sa, za, zo. Sa, za, zo. Tiga huruf ni tuan-tuan hampir serupa tapi tak sama. Tiga huruf ni tuan-tuan hampir serupa tapi tak sama. Tuan-tuan cuba praktikkan. Sa, za, zo. Sa, za, zo. Jadi kita copik tuan-tuan sebab masa pun tak apa nak mengizinkan. Kita tak semak lagi bacaan tajwid ni. Okey, seterusnya sa, za, so. Itu adalah makhraj lisani. Okey, seterusnya tuan-tuan. Makhraj syafawi. Makhraj syafawi iaitu mim, ma, ba, wa. Mim, ba, wa. Tiga tu. Mim, ba, wa. Mim, ba, wa. Itu syafawi. Syafawi ni dia dekat bibir. Mim, ba, wa. Okey, seterusnya makhraj jawfi. Makhraj jawfi ni dia dekat bukan kat lidah tapi kat dalam mulut ni. Dalam mulut ni. Ya, wa. Ya, wa. Maksud dia berlega-lega, bukan berlega-lega, kedudukan. Bunyi huruf tu keluar daripada rongga yang ada dalam mulut kita ni. Itu dipanggil jawfi. Kemudian khayshum, yang terakhir, yang kelima iaitu khayshum. Khayshum daripada hidung lah. Daripada hidung, dua huruf saja iaitu huruf nun sakinah dan mim sakinah, iaitu nun mati dan mim mati lah. Kita nak dengungkan dia sama ada nun mati ataupun mim mati ataupun tanwin. Tanwin baris atas, baris bawah, baris depan. Tiga-tiga huruf huruf-huruf yang berbaris tanwin bacaannya, dia punya makhraj dia mesti makhraj khayshum. Dia perlukan khayshum. Kalau tak ada khayshum, dia tak sempurna ataupun sangau bunyinya. Sangau bunyinya. Contoh macam mim, in, itu dongung. Itu kalau nun sabdu dan mim sabdu. Kalau nun mati, tin, tan, tin, tun, tan, tin, tun. Contoh tuan-tuan. Kalau dia nun mati ataupun sakinah lah. Ta tanwin. Tan, tin, tun. Dia tak boleh tang, ting, tung. Itu dah jadi macam orang Terengganu cakap pula. Dia mesti nak ada ang belakang. Jadi dia kena ikut kehendak makhraj yang sebetulnya. Jadi bila kita baca surah Fatihah tuan-tuan, kita nak ikut cara bacaan Nabi Muhammad SAW. Antara bondo yang paling penting untuk kita kuasai, untuk kita ikut adalah bertajwid dan bermakhraj. Dua bondo ni bondo yang sangat penting untuk kita kuasai dan kita tahu supaya kita boleh amalkan dalam bacaan Fatihah kita dalam solat tuan-tuan. Jadi seterusnya tuan-tuan, kita ni kena copek tuan-tuan. Masa lebih kurang ada dalam 5 minit lagi tuan-tuan, tak lama dah. Ni satu surah ni kita nak semak. Saya cuba secepat mungkin lah. Jadi yang pertama, surah Al-Fatihah ni dimulakan dengan ayat yang pertama iaitu surah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sin, bis, iaitu huruf hamas. Kita kena hamaskan dia. Hamas ni dia berangin. Bis. Dia tak boleh tak berangin, mesti berangin. Kalau tak berangin, tak jadi sin dia. Tak jadi hamas dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Millah, Allah. Alif lam tu. Alif lam tu tuan-tuan. Ni kedudukan ini hamzah wasal. Hamzah wasal. Lepas tu ini adalah alif. Ini alif lam. Alif lam asyamsiyah. Bila alif lam asyamsiyah, kita sebut huruf itu sekali gus dengan perkataan dia. Allah.
Ni tuan-tuan mungkin keliru sedikit. Tapi nanti kita akan untuk perkataan kalimah yang seterusnya tuan-tuan akan nampaklah. Allah, maksudnya Allah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman alif lam juga. Ini pun adalah alif lam syamsiah. Dia tak sebut Al-Rahman. Kalau Al-Rahman itu salah. Dia dah macam bacaan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Jadi di sini bacaannya hendaklah mengikut bacaan kalimah yang alif lam asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah. Ar-Rahman. Kita tak bunyikan huruf lam tu. Ar-Rahman. Kita terus masuk kepada huruf ra yang berbaris atas sabdu. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sama juga dengan kalimah sebelum tu tadi. Kalimah Allah. Cuma dekat situ yang saya khabar keliru tadi tu tuan-tuan. Sebab kalimah Allah itu ada huruf lam. Jadi kita tak nampak perbezaan antara lam mana satu, lam syamsiah dengan lam Allah tu. Tak pun nak nampak. Jadi di sini Ar-Rahman kita nampak. Ya tuan-tuan. Ar-Rahman. Ha itu adalah ha pedas, bukan ha dada. Jadi kita kena pedaskan sebutan huruf ha itu. Ha. Ma. Ar-Rahman. Ma. Selepas ma tu ada alif kecil. Alif kecil. Alif kecil tu itu huruf mad lah. Mad asli. Kena panjangkan dua harakat. Ar-Rahim. Sama juga alif lam asy-syamsiyah. Ya tuan-tuan. Alif lam asy-syamsiyah. Ar-Rahim. Kita terus sebutan Ar-Rahim tu terus tu terus masuk kepada sebutan huruf ra, sabdu baris atas. Ar-Rahim. Kemudian selepas huruf ha tu pedas, lepas huruf ha, him adalah huruf ya, ha baris bawah bertemu dengan ya mad asli. Kalau ya di sini kita sebelum kita wakafkan di mad asli lah. Jadi selepas kita fikir kita nak wakafkan sebutan Ar-Rahim ini, maka di sini dia jadi mad arid li sukun. Mad arid sukun bacaannya 2, 4, 6 harakat. 2, 4, 6 harakat. Jadi tuan-tuan pilihlah mana satu kemampuan dan kekuatan nafas tuan-tuan yang tuan-tuan ada. Contoh macam, sebab apa saya sebut tadi mad asli, sebab contoh macam kita baca, kita nak sambung Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Kalau kita nak sambung macam tu, hi tu dia jadi mad asli. Dia tak jadi mad arid disukun. Sebab apa? Mad arid disukun bila kita nak memberhentikan bacaan sahaja. Dimatikan kerana memberhentikan bacaan sahaja. Tuan-tuan? Okey. Seterusnya. Ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dekat situ alif lam qamariyah tuan-tuan. Tadi asy-syamsiyah. Ini al-qamariyah. Al-qamariyah maksudnya nak sebut al-qamariyah tu pun dia kena sebut huruf al. Sama cerita dengan alhamdu. Kena sebut al. Ataupun alif lam. Alif lam al-qamariyah. Alhamdulillah. Ha pedas. Kemudian mim. Hamdulillah. Di sini tuan-tuan ada setengah orang dia tak mampu. Memang pengalaman saya lah. Saya pengalaman tak banyak, tapi adalah beberapa pengalaman mengajar orang membaca Al-Quran, sama ada dia dah hafiz ataupun belum hafiz, dia nak sebut bacaan mim mati ni dia jadi dengung tuan-tuan. Itu yang bermasalah. Jadi kita tidak boleh mendengungkan dia. Dengung tu macam hang jadinya. Dia bukan ham, hang. Ham dia kena tutup mulut ni tuan-tuan, baru sampailah kesempurnaan sebutan huruf mim tu. Kalau tak tutup mulut ni, dia jadi hang. Alhamdulillahirab. Ada macam sangau bunyi tuan-tuan. Sangau. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup mulut mim tu. Mim tu saya kalau ajar anak saya ngaji, dia baru umur 5 tahun, saya akan pastikan bila dia sebut huruf mim mati ni, orang tutup mulut.
Sebab barulah betul sempurna sebutan huruf mim mati ni. Kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Lillah, huruf jalalah, alif lamul jalalah. Dia baca nipis sebab huruf sebelumnya lam, kan? Berbaris bawah. Lillah, li, tu ni apa, li ni dia baris bawah, jadi dia sebutannya tak tebal, dia jadi nipis. Lillah, kan? Kalau baris atas Allah, tu dia jadi tebal. Kalau baris bawah dia jadi nipis bacaannya. Kan? Hi rabbil alamin, hi rabbil alamin. Ro tu bila ro ni baris atas tebal lah. Kan? Ro ni baris atas dia tebal. Alif lam al-alamin, alif lam al-qamariyah. Saya tak payah cerita berpanjang. Al-alamin ni alif lam qamariyah. Kan? Lepas huruf ain, lepas huruf ain tu ain baris atas, kemudian ada alif kecil. Kalau di dalam Al-Quran lama dulu dia tak ada alif kecil. Dia alif dia terus. Kan? Lepas ain tu alif. Lepas tu baru lam mim ya nun alamin. Kan? Cerita sama. Tu nak tunjukkan kat situ bahawa di situ adalah ada alif kecil, iaitu hukum kat situ mad asli lah. Kan? Mad asli. Huruf alif kecil. Huruf alif kecil, mad dibaca 2 harakat sahaja. Kan? Kemudian alamin, cerita sama, kita nak sukunkan dia, mad arid li sukun, kita nak sukunkan dia, nak matikan dia, kita kena panjangkan 2, 4, 6 harakat. 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Alamin. Kan? Baru boleh panjang. Kan? Ni tak. Dia pendek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu tak cukup tuan-tuan, tak cukup. Kan? Kemudian tuan-tuan, Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang ketiga, cerita sama macam tadi. Kan? Maksudnya kalimah, 2 kalimah ni tadi dah ada pada ayat yang sebelumnya. Saya tak cerita panjang lah. Kan? Sama. Okey, kalau tuan-tuan tuan-tuan perlukan penjelasan lebih, lepas ni tuan-tuan boleh datang jumpa saya lah, ataupun telefon saya, insyaAllah saya datang kat tuan-tuan. Kan? Kontak saya insyaAllah. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Mim baris atas, mim baris atas bertemu dengan alif, iaitu huruf mad asli itu, maka 2 harakat lah kena panjangkan. Ada orang dia tak panjangkan. Sama ada dia antara 2, sama ada dia baca ikut qiraat ataupun dia tak tahu. Ataupun dia main badal, dia tak panjangkan 2 mad asli tu 2 harakat. Jadi di situ Maliki Yaumiddin, 2 harakat. Liki Yaumiddin, Yaumiddin, Yaumiddin. Waw itu waw lin. Waw yang lembut. Waw mati asli, waw dan huruf sebelumnya berbaris atas. Yaw maksudnya dia lain. Lain ni dia lembut lah. Yaumiddin. Kemudian ad-din, alif lam. Di situ alif lam asy-syamsiyah. Kita tak sebut al, kita sebut ad-din. Ad-din. Kemudian mad li sukun 2, 4, 6 harakat. Mad 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat yang kita perlu panjangkan bacaan sebut. Okey, seterusnya ayat yang kelima tuan-tuan. Ayat yang kelima, sikit lagi tuan-tuan. Saya minta lebih kurang 5 minit lagi tuan-tuan. Minta maaf ya. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ni yang disebutkan tadi, topik yang bersabdu kita tak sabdukan. Topik yang bersabdu kita tak sabdukan, topik yang tak bersabdu kita sabdukan. Ada tuan-tuan, ada orang yang baca macam tu tuan-tuan. Tak kira lah siapa. Kita cek diri kita dulu. Saya ni cakap sebab saya ni mengajar orang Al-Quran, jadi saya cerita pengalaman sikit lah. Jadi iyyaka na'budu, sabdukan. Iya, kalau tak sabdukan makna jadi lain tuan-tuan. Lepas tu ya baris atas bertemu dengan alif mad asli. Huruf ya berbaris atas bertemu dengan huruf mad asli, dibaca 2 harakat sahaja. Na'budu tak ada apa tuan-tuan. Cuma kita kena betulkan ataupun sempurnakan sebutan huruf na'budu itu saja. Wa iya sama juga, sabdu tu jangan tinggal. Wa iyyaka nasta'in.
wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, huruf hamas. Sin. Sin jangan. Sin tu adalah huruf hamas. Jangan sesekali kita tidak hamaskan dia. Ataupun kita tidak memberikan sebutan huruf sin tu dengan sempurna. Automatik tak adalah bunyi hamas tu. Kan? Sebab apa? Sin tu adalah mati. Kalau dia tak mati, dia tak bunyi hamas. Kan? Okey. Ta'in. Sama. Mak adik li sukun. 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Kan? Bila kita nak matikan dia. Nak matikan sebutan nak matikan bacaan pada kalimah yang terakhir daripada surah, daripada ayat yang kelima ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 4, 6. Ya. Okey. Seterusnya tuan-tuan. Ayat yang ke-6. Yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ni kesalahan yang common tuan-tuan. Kesalahan yang ramai orang buat, yang ramai orang terlepas pandang. Kesalahan yang orang cakap kadang dia dah tahu tapi dia break juga sebab dia ambil sambil lewa lah. Antara sebab utama lah. Ihdinas bukan tuan-tuan. Tu tidak menepati bacaan makhraj ataupun makhraj pada huruf pada sebutan huruf hamzah wasal ni tuan-tuan. Jadi ihdinas dia kalau dalam Rumi tu dia eja IH bukan IH. Ihdinas ha tu secara automatik bila kita sebut ihdinas ha tu jadi ha dada lah, ha bulat. Jadi tak ada masalah, kebiasaannya tak ada masalah di sinilah pada huruf ha ni, ha mati ni. Okey, dinas as-sira di sini adalah alif lam asy-syamsiyah, hamzah wasal dan lam alif lam muta'arif. Bertemu dengan huruf sabdu as-sira alif lam asy-syamsiyah. Saya dah sebut tadi kan tuan-tuan, dah cerita tentang alif lam syamsiyah. Jadi tuan-tuan fahamlah. Kemudian huruf ra yang berbaris atas sebutannya adalah tebal. Kemudian ada alif kecil padanya iaitu mad asli panjang 2 harakat. Kena panjang 2 harakat. Tal mustaqim, al mustaqim dekat sini al iaitu alif lam qamariyah. Kena al mustaqim tu alif am mustaqim itu salah sebab dia alif lam qamariyah. Saya ulang sekali lagi ya tuan-tuan. Okey, kemudian mustaqim hamas. Sin yang disukunkan, sin yang mati sebutannya adalah hamas. Taqim, taqim. Ada orang takim salah ya tuan-tuan. Takim dia tak ikut makhraj yang sebenar huruf qaf. Makhraj yang sebenar huruf qaf adalah qim, mustaqim. Dia kena dalamkan lagi kedudukan makhraj itu tadi. Qaf bawah sikit, kaf atas sikit. Qaf dia lagi pangkal halkum kedudukan dia. Jadi tuan-tuan, pada akhir ayat yang ke-6 ini, bila kita nak sukunkan dia, kita nak matikan bacaan, nak berhentikan bacaan kita pada ayat yang ke-6 ini, al-mustaqim ni, maka dia panggil mad li sukun. Bacaannya 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Ya tuan-tuan. Okay, seterusnya ayat yang ke-7. Ayat ni panjang sikitlah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siro bukan siro. Ada orang baca siro. Sin tu salah. Sebab sad, sebutan sad jauh beza dengan sebutan sin. Kena betulkan. Ra tebal sebab berbaris atas. Kemudian ada alif kecil. Jadi mad asli kena panjang 2 harakat. Talladhi alif lam al-syamsiyah. Dekat situ al-syamsiyah. Sebab itulah kalau kalimah-kalimah macam ni agak keliru juga untuk kita perhatikan sama ada dia al-syamsiyah ke al-qamariyah. Sebenarnya sama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah biasa dengan ilmu tajwid, dah biasa baca Quran, tuan-tuan memang boleh tahu, memang boleh kenal lah. Yang ini kalau kalimah macam ni adalah alif lam asy-syamsiyah. Alladhi kita terus sambung sebutan
kalimah tersebut dengan huruf yang pertamanya, iaitu huruf lam. Allazi, kan? Jadi siratal ladzina an'am zi, selepas huruf ya itu zi ya tuan-tuan, bukan zi ni dekat ujung lidah. Ringkasnya tuan-tuan, dia berbeza lah. Zal dengan zai dia berbeza. Tuan-tuan perlu carilah guru untuk detailkan lagi sebutan huruf-huruf yang saya sebut sebelum ni tadi, ya tuan-tuan. Okey, jadi zi baris bawah bertemu dengan ya mad asli panjang 2 harakat. Na'an'am, ada orang an'am, ada orang an'am, itu salah. An'am, dia sebutan a berbeza dengan a berbeza dengan a. Ini tempat yang paling utama sekali tuan-tuan, yang selalu orang salah. Ada tuan-tuan, ada setengah masjid surau imam yang baca siratal ladzina an'am, itu salah tuan-tuan. Tidak menepati bacaan makhraj sebutan huruf yang sempurna. Itu yang disebutkan tadi, itu salah. An'amta alaihim, an'am. Jadi nun tu adalah sukun. Ada setengah orang dia sebutan sukun itu dia macam melantun. Bila melantun dia panggil qalqalah lah. Jadi nun bukan huruf qalqalah. Jadi di sini perlu berhati-hati tuan-tuan. An'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'am, macam saya sebut, nak matikan huruf mim, sukunkan huruf mim, kita kena tutup mulut kita ni. Baru sempurna sebutan huruf mim mati tu. Ta'alaihim. Macam biasa tuan-tuan, tak ada masalah, tak ada isu untuk sebut sebutan kalimah ta'alaihim. Mudah tuan-tuan. Alaihim, mim mati. Macam saya sebut tadi, tutup bibir ni tuan-tuan. Tutup bibir ni. Alaihim, ada orang sebut alaihim, itu salah. Sebutan yang sebenar alaihim, tutup bibir ni tuan-tuan ya. Okey. Untuk yang terakhir tuan-tuan, ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil, tak ada masalah tuan-tuan Ra baris bawah dia nipis. Ra baris bawah bacaan nipis. Al-maghdub, dekat sini alif lam al-qamariyah tuan-tuan. Al-maghdub, gha. Kat sini tuan-tuan kena perhatikan betul-betul. Kena berhati-hati dengan sebutan huruf ghin mati ni. Nak mematikan huruf ghin tu. Mag. Ada orang, ada setengah pengajar dia ajar, ustazah dia ajar dia macam mewakafkan, tapi dia bukan wakaf. Sebenarnya dia nak bagi tempo kat situ. Bila tempo tu ada, menunjukkan bacaan mematikan huruf ghin itu adalah jelas. Dia nak ajar, nak praktikkan tu, ambil masa lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim, tak ada, kita dah bincangkan tadi, tak ada masalah dekat sini, tak ada isu. Waladdallin. Bo tu tadi makhraj dia di tepi, ada kiri dan kanan. Ikut kesesuaian kita lah, kita nak pilih. Ataupun kita pilih mana yang sesuai dengan diri kita. Sebab kita kena sengitkan mulut ataupun lidah kita ni supaya sampai sebutan ataupun makhraj huruf dad tu dengan sempurna, insya-Allah tuan-tuan Okey. Tuan-tuan kena praktik lah waladdallin. Da tu dulu tuan-tuan Da ni mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Iaitu mad asli da. Selepas huruf ta sabdu baris atas tu ada alif. Kemudian bertemu dengan huruf bersabdu lam. Selepas alif mad asli itu ada sabdu lam. Dibaca dengan 6 harakat dan disabdukan kepada lam. Itu yang dipanggil dengan mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal, 6 harakat.
waladdall. Dekat situ pun tuan-tuan kan al kita dah sebut dha tu 6 harakat tadi dah. Jadi dekat sabdu tu pun ada harakat dia lagi kan. 2 harakat lah lebih kurang. 2 harakat. Maksudnya kita kena bagi tempo juga menunjukkan dekat situ ada sabdu tuan-tuan. Waladdallin. Alin tu ma'rif li sukun dan tuan-tuan yang kita belajar memula tadi. Kan 2, 4 ataupun 6 harakat. Huruf nun dimatikan kerana memberhentikan bacaan dan sebelum huruf nun terdapat hukum bacaan mad asli. Kan? Jadi dekat sini tuan-tuan, kalau kat sini saya tak tuliskan. Dekat dalam slide ni saya tak sekalikan. Tapi kalau nak ikutkan bacaan yang sebenar, waladdallin, dal 6 harakat tu tadi, kemudian ada 2 harakat lagi dekat huruf lam sabdu tu, kemudian dekat ya tu ada 2, kalau kita sukunkan dia, kita pilih kita nak 2 pair ataupun 6. Jadi sebaik-baik 6 lah kan, sebaik-baik 6 lah. Jadi dekat situ kalimah ad-dallin ni ada lebih 10 harakat yang ada dekat sini tuan-tuan. Lebih 10 harakat yang ada dekat sini. Kan? Jadi biasa kalau saya ngajar orang tajwid tuan-tuan, saya ajar orang baca Quran, kan? Setiap ayat yang saya baca tu, setiap ayat yang kita ajar tu, kita akan kongsikan dekat situ ada berapa banyak harakat yang ada. Ada berapa banyak harakat yang ada dalam ayat tersebut supaya kalau orang tu dia orang cakap beginner lah, dia tahu kekuatan dan kemampuan dia sama ada sepatutnya dia berhenti kat mana, dia nak mula kat mana, kan? Jadi kita mampulah, kita nak orang cakap nak stabilkan kita punya bacaan tu untuk jadi bacaan yang sempurna, kan? Jadi tuan-tuan, yang terakhir tuan-tuan terakhir tuntutan bacaan mempelajari dan mempraktikkannya, kan? Iaitu yang pertama, sebab apa kita kena belajar perbetulkan bacaan surah Al-Fatihah, iaitu program yang dianjurkan oleh PITA pada pagi ni. Sebab apa? Tuntutan kita khususkan kepada bacaan bertajuk surah Al-Fatihah. Pertamanya sebab surah Al-Fatihah adalah rukun. Macam saya sebutkan tadi, la fatihata illa lam yaqra bi fatihatil kitab, kan? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak ada solat orang tu, dia la solat bagi orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Jadi Fatihah ni adalah sebagai salah satu rukun dalam solat, yang mana ia terletak pada rukun qauli, terletak pada rukun qauli. Yang pertama rukun qauli ni saya ada dalam slide ni saya tulis takbiratul ihram. Kemudian yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selawat ke atas Nabi, dan yang kelima salam. Jadi Al-Fatihah ini adalah rukun solat. Tuan-tuan kena baca Al-Fatihah. Kena baca sampai di telinga tuan-tuan dengar bacaan Fatihah itu. Sama ada sir. Kalau jahar tu dah tentulah dengar tuan-tuan. Kalau sir pun kena baca juga dengan kadar sampai ke telinga kita. Kita tahu bacaan kita macam mana. Sebab kalau kita main baca bisik-bisik ini tuan-tuan, bacaan tu belum tentu lagi betul. Bacaan main bisik-bisik tuan-tuan. Kadang-kadang bisik ni tak keluar bunyi. Jadi kena keluarkan sedikit bunyi suara tu daripada mulut supaya sampai ke telinga kita sendiri. Itu solat sir lah. Solat jahar, maksudnya kalau jahar ni kita lah imam jahar. Solat malam, maghrib, isyak, subuh tu. Jadi yang tu memang kena baca kuek-kuek lah kat rumah. PKP ni tu ramai lah yang jadi imam. Ramai yang jadi imam. Jadi tuan-tuan, kalau kita ikut imam pula, bacaan kita jadi sir. Kita kena, walaupun sir, kita kena jelas kuatkan juga bacaan kita tu supaya kita dengar dan kita tahu bagaimana bacaan kita tu. Ini di sisi mazhab Syafi'i lah. Di sisi mazhab Syafi'i. Saya kongsikan sikit lah. Saya kongsikan sikit berkaitan dengan kesimpulan pandangan daripada mazhab Syafi'i. Bacaan surah Al-Fatihah adalah diwajibkan sebagai rukun ke atas makmum secara mutlak tuan-tuan. Sunat membacanya semasa saktah imam. Maksud saktah imam tu maksudnya waktu imam habis baca Fatihah tu imam berhenti kejap, time tu lah baca. Jangan time tu kita nak berangan, nak fikir tu fikir ni, petang ni kebiasaan nak main bola ke, nak main basikal ke, ke nak main futsal ke.
Kita jangan fikir tu tuan-tuan. Sebab tu al-wajibat aktsaru minal awqat. Bila kita dah tahu, kita dah ada ilmu dalam diri kita ni, kita dah tak terfikir bodoh-bodoh dunia ni. Dalam solat kita tak terfikir dah. Kita tahu lepas tu nak buat apa, lepas tu nak kena buat apa kan. Jadi selesai masalah khusyuk di situ. Salah satu cara Saya bukan khusyuk benar solat tuan-tuan. Ni salah satu tips lah yang saya belajar. Tuan-tuan. Jadi bila imam baca, selepas imam sabtah baca ini solat jahar lah, maghrib dengan isyak. Situ maghrib dengan isyak. Maghrib isyak subuh. Lepas imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu saktah tu. Baca macam tu. Tuan-tuan baca macam tu ya. Lepas tu tuan-tuan melainkan jika dikhawatiri imam tidak membaca surah lain. Membaca surah pendek atau terus rukuk, maka diharuskan tanpa makruh membaca Fatihah bersama dengan imam. Kalau imam tu nak copek tuan-tuan, dia tak bagi can langsung kita nak baca Fatihah. Sebab tu tuan-tuan, kalau di madrasah Al-Kiftaru di Syria, Kiftaru ni madrasah yang diasaskan oleh almarhum Syekh Ramadan Buti. Dan sekarang ni diuruskan urus takbir dia oleh anak almarhum lah, yang mati kena bunuh tu tuan-tuan, yang meninggal kena bunuh tu jadi Allah yarham. Jadi kalau tuan-tuan pergi di sana, tuan-tuan boleh tengok pelaksanaan hukum hakam mazhab Syafi'i itu ada di sana. Kita nampak pelaksanaan itu cantik sekali. Dalam solat ni lah, salah satu dalam solat, bila dia habis baca imam maghrib, isyak, subuh tu habis dia baca Fatihah waladdallin amin tu, dia akan bagi tempoh yang secukupnya untuk seseorang, untuk makmum baca ataupun habiskan surah Fatihah tu tuan-tuan. Jadi rukun solat. Sebab tu kita belajar Fatihah ini, sebab dia sebagai salah satu adalah rukun solat. Yang kedua, khasiat dan rahsia. Hadis daripada Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia ceritakan tentang perihal sekumpulan sahabat yang bermusafir pada satu ketika, dia nak menyinggah di sebuah kampung di padang pasir. Jadi bila bila dia nak singgah, tapi belum sampai singgah, datang orang kampung berdekatan dekat perjalanan dia di padang pasir tersebut, datang jumpa dengan kumpulan sahabat ni tadi, beritahu tentang ada ketua kampung ataupun orang kampung tu ada seorang sakit, ditimpa musibah. Tak silap saya, dalam hadis tersebut diceritakan, hadis ni panjang, jadi ini saya ringkaskan ini, hadis riwayat Muslim. Kalau saya salah tuan-tuan kena betul lah. Jadi orang kampung tersebut, tak silap saya, dia dipatuk binatang berbisa. Jadi datang kumpulan sahabat ni tadi ke kampung tersebut, kemudian dia diminta untuk rawat lah. Para sahabat ni diminta oleh orang kampung ni tadi untuk rawat orang kampung yang ditimpa musibah ni, kerana binatang berbisa ni tadi. Jadi dibacakan, diru'yahkan dengan bacaan surah Fatihah. Diru'yahkan dengan bacaan surah Fatihah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bacaan atau ru'yah surah Al-Fatihah itu tadi, orang tu sihat tuan-tuan. Orang tu sihat. Jadi orang penduduk kampung tu hadiahkan kumpulan sahabat ni tadi kambing. Cerita hadis ni panjang lah. Lepas peristiwa, lepas musafir, para sahabat ni tadi, para sahabat datang jumpa Nabi dan diceritakan perihal ni pada Nabi. Sebab apa? Dia dapat kambing, sama ada terima ataupun tidak kambing tu kan. Jadi sekarang kita bukan nak cerita kambing, saya nak ceritakan tentang khasiat surah Al-Fatihah tu. Dan seterusnya tuan-tuan, firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil alamin. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi ayat Quran ni tuan-tuan bukan turun sahaja, Allah SWT wahyukan kepada Jibril alaihissalatu wassalam untuk sampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu rahmat, syifa kepada orang mukmin, syifa rahmat kepada orang mukmin. Jadi siapa yang merasai
ia adalah syifa dan rahmat, itu adalah orang mukmin, tuan-tuan. Kan? Jadi ringkasnya di situ. Banyak lagi kisah, tuan-tuan, kalau saya nak cerita tentang khasiat rahsia surah Al-Fatihah ni banyak lagi, cuma waktu tak mengizinkan. Jadi untuk akhirnya, tuan-tuan, saya nak orang cakap nak apa, tak adalah balih jasa, tak mampu kita nak balih jasa tuan-tuan guru kita ataupun orang yang banyak berjasa dengan kita kan. Jadi kalau laula murabbi ma'araftu rabbi kan, kalau tidak ada guru kita, kita tak kenal Tuhan kita kan. Jadi tuan-tuan, ini adalah antara senarai guru-guru Al-Quran saya sejak kecil sampailah hari ini, tuan-tuan kan. Ustazah Hajar Aminah, Ustaz Nasir Osman, Syekh Wa'il Hajjaj, Syekh Nabi Abdul Nabi, Syekh Nabil, Syekh Abdul Nabi, Syekh Abdul Nabi ni sekarang imam besar kat Masjid Sendayan tu. Kalau tuan-tuan pergi semayang kat Masjid Sendayan, jumpa Syekh Arab tu, itulah antara tuan guru saya kan. Saya pernahlah mengambil manfaat ilmu Al-Quran ni pada dia. Kemudian Syekh Ashraf yang sekarang ni masih lagi di Mosul lah. Syekh Nabil, Syekh Ashraf, Syekh Wa'il Hajjaj masih lagi di Mosul kan. Dan seterusnya Ustaz Hazril Al-Bindani. Saya ada rujuk beberapa hal berkaitan dengan Al-Quran daripada dia. Tuan-tuan, jadi guru saya ni sekarang ni masih lagi, semua Alhamdulillah masih lagi hidup sihat walafiat dan masih lagi teruskan perjuangan mereka dalam bidang dakwah untuk menyampaikan Al-Quran, ilmu Al-Quran, ilmu berkaitan dengan tuntutan dan saranan untuk memperkenalkan Al-Quran kepada masyarakat awam. InsyaAllah, tuan-tuan, tolong doakan guru-guru saya semua. Dalam masa yang sama, sahabat-sahabat saya juga, saya pernah berguru juga dengan Ustaz Badrul Hisham, Ustaz Radha dan sahabat-sahabat saya di Mesir ketika belajar dulu. Saya memang bersahabat dengan orang yang ada manfaat Al-Quran ni, tuan-tuan. Saya ni bukan ahli Al-Quran, tapi saya Alhamdulillah saya duduk dengan orang yang banyak yang bergaul, yang bergelumang dengan ilmu Al-Quran ni, saya dapat sedikitlah manfaat daripada dia. Kemudian sahabat-sahabat yang tidak dilupakan, sahabat-sahabat imam, seluruh sistem UiTM. Ya. Jadi saya banyak juga dapat manfaat daripada apa yang disampaikan, sama ada melalui pengajian online ataupun video rakaman dan sebagainya, penulisan kalau ada. Saya akan follow, insyaAllah saya akan follow semua apa yang usul-usul yang baik yang disebar, yang disampaikan oleh sahabat-sahabat imam kita seluruh UiTM insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja, tuan-tuan. Jika ada persoalan, tuan-tuan boleh kontak saya secara personal lah. Kontak saya secara personal. Kalau tuan-tuan tak boleh datang ke saya, insyaAllah saya datang ke tuan-tuan. Tak ada masalah. Kita nak kongsi ilmu agama ni, kita tak boleh pilih bulu, tuan-tuan. Korang sampai juga. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Saya minta maaf banyak sangat, tuan-tuan. Lebih masuk setengah jam, hampir setengah jam lebih masuk ni, tuan-tuan. Memang tak cukup kalau nak dikongsikan ilmu berkaitan dengan Al-Fatihah. Bawa Al-Fatihah, tuan-tuan. Bawa Al-Fatihah. Kalau belum tafsir surah Fatihah lagi, tafsir surah Fatihah lagi panjang, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar tu sahaja. Apa yang kurang tu, tuan-tuan, daripada yang datang daripada saya ni, saya minta maaf sangat-sangat. Apa yang lebih tu datang daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepenuh hari Jumaat ni, tuan-tuan, insya-Allah kita bersiap sedialah untuk mengambil keberkatan yang ada pada hari yang mulia ini, iaitu Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Semoga di masa akan datang kita ni hidup dalam keadaan barakat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya serahkan majlis ni kepada moderator kita lah, Oli. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Adli bin Ibrahim di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian kita, terutama dalam solat. Untuk pautan yang ada dekat chat tu untuk jam kehadiran, jam latihan dan kehadiran, bolehlah isi di pautan yang disediakan. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey, sekian. Okey, jumpa lagi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.